Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta membahaskan Rang Undang-Undang Akta Bekalan Elektrik 1993 pindaan 1990 pindaan 2023 pada hari ini, iaitu Akta Induk 447. Dan sudah tentu kita menyokong dan bersetuju dengan pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, kerana pindaan ini adalah satu keperluan untuk kita menyokong ataupun membolehkan Rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 EECA dikuatkuasakan. Dan akta ini baru saja kita luluskan sebentar tadi. Jadi kita berharap kerangka perundangan penggunaan tenaga akan menjadi lebih cekap, lebih komprehensif dalam memastikan penggunaan tenaga yang baik, kecekapan yang penggunaan tenaga yang baik akan membantu dalam memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara untuk kemudahan rakyat. Ada dua perkara yang saya nak sebutkan di sini berkenaan dengan Akta Bekalan Elektrik yang saya rasa perkara ini dah lama berlaku dan berterusan. Saya pernah menyebutkan perkara ini iaitu berkenaan dengan permohonan akaun TNB iaitu bekalan elektrik, bekalan tenaga kepada pengguna TNB. Saya pernah menyuarakannya pada 2 tahun lepas ketika Yang Berhormat Kota Baru menjadi menteri. Di mana bagi saya sekarang ini cara permohonan semasa tidak memberikan jaminan ataupun tidak memberikan satu pengesahan identiti 100%. Sebab apa? Ada banyak insiden di mana mereka yang kehilangan MyKad dan memang ada bukti buat laporan polis kehilangan MyKad dan MyKad dikutip oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan gunakan MyKad tersebut menyamar identiti pemegang MyKad yang sah dan buat permohonan. Sebab sekarang ni hanya perlu tanda tangan. Tanda tangan ni kita tahulah, kadang dia tanda tangan buat suka-suka aja. Tak ada pengesahan biometrik. Saya pernah mencadangkan pengesahan biometrik adalah satu keperluan. Sebab banyak kes di mana nama pemegang akaun dengan TNB tidak tahu dia pernah mohon. Tetapi akhirnya bila ada tunggakan hutang yang besar, diheret ke mahkamah. Memang ada banyak bukti, banyak kes begini. Dan ia perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan dengan adanya pindaan sebegini supaya bekalan elektrik yang kita salurkan kepada pengguna sesuai dengan keadaan semasa. Jadi saya harap pihak kerajaan boleh ambil tindakan untuk membaiki dari segi ini untuk memastikan mereka yang sebenarnya yang hadir untuk memohon bekalan elektrik dan bukannya pihak lain yang menyamar. Dan satu lagi isu Yang Berhormat Menteri yang saya nak sebutkan di sini adalah berkenaan dengan pengusikan meter. Yang Berhormat Jelutong pernah sebut tadi, dan pengusikan meter ni kita tahulah itu adalah satu perkataan yang lebih kata orang lebih sopan, yang kalau kita kasar sikit kita kata curi elektrik. Tapi biasa TNB gunakan pengusikan meter. Saya nak cadangkan di sini. Sebab kita sebut tentang bekalan tenaga. Boleh tak TNB memperbaiki meter yang digunakan untuk merekod, mencatatkan penggunaan tenaga? Sebab apa? Meter sekarang memang boleh diusik dan dibuka dan dipasang dengan apa-apa. Dan banyak kes pengguna rasa tak puas hati bila TNB buat tuntutan kemudian hari sebab dikatakan penggunaan sebelum ni tidak ataupun gagal direkodkan penggunaan yang tepat. Saya secara terbuka, saya cukup tak setuju kalau ada pihak yang ambil tindakan yang tidak sah, tindakan yang bersifat jenayah yang menyebabkan TNB rugi. Kalau kita guna banyak, kita bayar banyak lah. Itu baru adil, Datuk Yang betul, betul tak? Tapi ada juga pihak yang dia tak pernah sentuh, tapi ada kes sebegini berlaku. Kalau kes big consumer tu memang kena ambil tindakan lah. Itu saya setuju. Tapi macam mana dengan pengguna domestik? Saya terima banyak aduan. Saya rasa Yang Berhormat Menteri sendiri sebagai wakil rakyat pun terima banyak aduan daripada domestik, pengguna domestik berkenaan dengan tuntutan daripada TNB berkenaan dengan perkara ini. Jadi apakah cara untuk kita menyarukan, membekalkan tenaga dengan cara yang lebih efektif, mengurangkan masalah-masalah sampingan sebegini yang sebenarnya mengganggu pengguna elektrik tersebut. Ya, saya nampak Yang Berhormat Ibu Barat. Ya, Yang Berhormat rasa. Ini masalah di mana pencurian elektrik berlaku. Kerap kali ramai di antara mereka jumpa kita di pusat khidmat di mana rumah atau
business premises disewakan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tanpa pengetahuan pemiliknya telah membuat illegal activities. Kemungkinan ada atau tidak. Tetapi ini tidak diketahui oleh pemilik itu, dan bila penghuni itu, the rental person, dia pindah, baru TNB mengambil tindakan. Ratusan ribu dikatakan kamu ada terlibat di mana menggunakan dana TNB dan mencuri itu. Jadi dalam masalah ini, macam mana kita dapat atasi di mana yang pemilik rumah itu dia innocent. Dia menjadi innocent dan dia dikerap ke mahkamah, dia perlu bayar pampasan tersebut. Macam mana kita dapat, adakah senario yang boleh dicadangkan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Okey, terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya bersetuju dengan apa yang dicadangkan pandangan daripada Yang Berhormat Ipoh Barat. Datuk Speaker, saya minta 1 minit untuk saya ulas. Dan saya nak cadangkan kepada pihak kerajaan supaya TNB ketika menerima permohonan untuk buka akaun baru untuk kes sebegini, wajibkan penyewa tersebut, biar penyewa tersebut, tapi tanggungjawab daripada landlord, pemilik hak tanah juga, untuk pastikan ada klausa ataupun perenggan yang mewajibkan penyewa yang mohon bekalan elektrik. Sebab itu saya rasa kita tak boleh nak mangsakan landlord tersebut. Tetapi penyewa tersebut, kalau dia buat jahat, dia buat kerja yang illegal dan sebagainya, biar dia yang dipertanggungjawabkan, dan kena benarkan landlord tersebut menyewakan kepada penyewa yang seterusnya dan memohon bekalan akan datang. Tapi sambil itu TNB ambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang bertanggungjawab, sebab kita tak nak ada orang ambil kesempatan langgar undang-undang dan mendatangkan kerugian kepada TNB juga. Jadi sekian saja. Saya harap 2 isu ini mendapat ulasan ataupun jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker atas peluang dan tambahan masa yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih.